Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So korang ingat lagi tak pada tahun 2019 dulu satu rekaan yang menjadi fenomena iaitu 11 Pro Max dengan kamera yang dikatakan macam boba. So kamera ni juga masa tu memang menjadi satu bualan ramai jugalah, memandangkan ini adalah rekaan baru untuk iPhone yang diperkenalkan oleh Apple sebab perubahan yang sangat drastik daripada iPhone XS Max yang menggunakan rekaan kamera macam traffic light. Tapi 11 Pro Max masa tahun 2019 dikatakan macam kamera boba pula. Even masa tahun tu pun banyak juga pengeluar aku nampak menggunakan rekaan yang hampir sama je macam 11 Pro Max. Sampai sekarang ni Apple masih menggunakan rekaan kamera yang ikonik pada iPhone yang terbaru dorang. So 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro pun masih menggunakan kamera boba macam 11 Pro Max ni. Kalau nak bandingkan dengan iPhone XS Max iaitu previous model untuk iPhone ni, aku rasa banyak jugalah upgrade yang Apple bagi untuk 11 Pro Max ni. Kebolehan kamera, ada ultra wide, ada night mode dan banyak lagi lah perkara yang Apple upgrade berbanding dengan iPhone XS Max, membuatkan aku rasa 11 Pro Max ni adalah antara model yang berjaya jugalah daripada Apple. Dari segi rekaan nampak baru sikit walaupun dia masih menggunakan konsep curvy shape dan juga matte finish yang bagi aku sedap gila pegang pada bahagian belakang ni, dan ada pilihan warna baru iaitu midnight green yang menampakkan smartphone ni lebih mewah. Dan bagi aku kalau nak bandingkan dengan rekaan iPhone yang sekarang ni iaitu yang jenis berkotak, aku rasa masih relevan lagi lah rekaan yang digunakan pada 11 Pro Max ni, tak nampak lama sangat. Mungkin disebabkan oleh dia punya iconic design pada bahagian kamera tu membuatkan 11 Pro Max ni nampak masih relevan untuk korang nak gunakan pada tahun ni. Lagi-lagi untuk warna gold ataupun warna midnight green yang memang nampak premium dengan matte finish yang memang lebih kurang sama je macam kebanyakan rekaan untuk pro model iPhone yang terbaru. Untuk 11 Pro Max, Apple dah banyak fix any isu yang berlaku pada previous model, lagi macam isu yang berlaku pada screen OLED untuk iPhone X dulu. So aku tak dengar banyak isu pada 11 Pro Max ni, lagi untuk bahagian screen dia. Bagi aku 11 Pro Max is one of the best design daripada Apple yang masih relevan nak digunakan pada tahun ni, dengan ketahanan jenis stainless steel untuk frame dia, dan belakang ni adalah jenis glass yang bagi aku not bad juga. In fact 11 Pro Max pun ada IP68 water and dust resistant, tapi bagi aku untuk smartphone yang terpakai macam 11 Pro Max ni mungkin perkara tu dah kurang valid lah, memandangkan usia dia dah lebih 3 tahun. Dan mungkin ada iPhone 11 Pro Max yang terpakai yang dah tukar skrin dekat kedai luar, ataupun mungkin dah drop banyak kali, dah ada damage yang kita pun tak tahu kan. So apa pun korang nak kena check betul sebelum korang nak dapatkan 11 Pro Max yang terpakai di pasaran Malaysia. Feels untuk pegang 11 Pro Max ni bagi aku masih ada aura premium lagi, rasa solid, dan size dia tu tidaklah sebesar macam 14 Pro Max iaitu 67 inci. Sebab 11 Pro Max ni adalah iPhone Max yang terakhir yang menggunakan size 6.5 inci. So dia punya skrin adalah jenis Super Retina XDR OLED, dan dia punya kecerahan pun bagi aku memang dah cukup bagus iaitu 1200 nit of brightness, which is better daripada XS Max. Untuk korang nak gunakan 11 Pro Max ni dekat situasi outdoor, 1200 tu adalah antara kecerahan yang dah cukup bagus untuk korang nak tengok paparan dia, untuk nak scrolling video dan sebagainya. Rekaan skrin 11 Pro Max ni adalah rekaan terakhir Apple gunakan dengan curve pada bahagian bucu-bucu ni, dan dia adalah rekaan yang bagi aku ikonik. Aku rasa dia punya looks pun tak nampak outdated sangat, memandangkan Apple masih mengekalkan konsep notch pada iPhone 14 dan juga 14 Plus. So kalau korang gunakan 11 Pro Max pada tahun ni, aku rasa dia tak nampak macam iPhone yang lama sangat pun. Dia masih macam iPhone yang boleh digunakan pada tahun ni dengan looks yang hampir sama je macam iPhone yang terbaru. Unless kalau korang dah gunakan 14 Pro, 14 Pro Max, kalau gunakan 11 Pro Max ni memang rasa lain gila sikit lah, sebab dia masih dengan notch. And the reason kenapa Apple masih kekalkan notch adalah disebabkan oleh Face ID untuk memudahkan kita unlock dan juga kita gunakan sebagai security kita lah. Sebab tak ada Touch ID kan, so itu saja pilihan kita untuk unlock iPhone ni. Dan untuk dia punya bezel pun nampak okey je bagi aku, tak adalah macam terlalu tebal sangat ataupun terlalu nipis sangat. Pada bahagian lain, smartphone ni menggunakan stereo speaker yang bagi aku dah cukup okey dah untuk korang nak gunakan bagi smartphone yang dah berusia 3 tahun lebih. Dan lain-lain tu aku rasa tak banyak nak komplain, memandangkan 11 Pro Max ni tak ada buat banyak hal in terms of dia punya display seperti mana yang berlaku pada 13 Pro Max ataupun 13 Pro iaitu green screen. Untuk update yang terbaru aku dah cuba dah, memang tak ada apa-apa isu ataupun bugs yang berlaku pada display dia ataupun pada smartphone punya performance. Memandangkan iPhone 11 Pro Max ni dah berusia lebih 3 tahun, aku rasa boleh compromise lah dengan kekurangan terbesar dia iaitu tak ada refresh rate tinggi. Hanyalah refresh rate 60Hz saja pada display OLED untuk 11 Pro Max, which is bagi aku benda tu mungkin satu kekurangan untuk korang yang dah biasa menggunakan phone Android dengan refresh rate tinggi dan tiba-tiba bertukar kepada 11 Pro Max. Mungkin rasa janggal lebih sebab korang akan rasa macam satu
feels yang slow gila display dia kan. Tapi sebenarnya bagi aku benda tu boleh compromise dengan harga dia bawah RM2,000 dan juga OLED Super Retina SDR yang bagi aku dah cukup nice bagi korang nak gunakan sebagai daily driver korang. Antara refresh rate tinggi ataupun refresh rate rendah, dia nak kena tengok pada keperluan korang jugalah. Kalau korang memang mementingkan smoothness pada scrolling screen, yes, refresh rate adalah satu keperluan yang korang nak kena concern kalau korang nak beli sebuah smartphone tu, which is aku tak recommend untuk korang dapatkan 11 Pro Max. Untuk orang macam aku yang dah biasa menggunakan phone flagship dengan refresh rate tinggi macam 14 Pro Max ni, memang agak janggal lah bila bertukar kepada 11 Pro Max dengan refresh rate rendah. So dia lebih sesuai untuk pengguna yang memang mencari iPhone dengan bajet bawah RM2,000 tapi mahukan kamera yang serba boleh, ada ultra wide, ada night mode, prestasi yang cukup bagus lagi untuk korang gunakan pada tahun ni, bateri yang masih tahan lama, dan juga dia punya looks tidaklah nampak terlalu outdated sangat kalau nak bandingkan dengan iPhone 8 Plus ataupun iPhone 10 yang bagi aku design dia macam dah sedikit ke belakang lah kalau nak bandingkan dengan 11 Pro Max. Dia masih ada iconic design macam 14 Pro Max dengan boba kamera ni kan. So, bercakap pasal prestasi, aku rasa dengan chip A13 Bionic untuk 11 Pro Max ni masih perform really well lah untuk korang nak gunakan pada tahun ni. Boleh lagi untuk ditampung beban yang besar dari segi aplikasi yang besar-besar ataupun game yang heavy tu masih boleh main pada 11 Pro Max ni. Cuma, dia still ada limitation in terms of untuk korang nak main game dalam masa yang lama. So, aku rasa panas tu normal. And untuk prestasi dia bagi aku smooth enough untuk sebuah iPhone yang berusia 3 tahun lebih. Tapi bergantung pada game apa yang korang nak main. Macam Mobile Legend, aku try main dalam sejam lebih ke 2 jam macam tu, masih boleh tahan lagi untuk bateri dia. Dan panas tu masih boleh stable lagi. Bateri ada berbaki lagi dalam 20% untuk game yang aku main non-stop dalam masa 2 jam. So aku rasa not bad jugalah untuk iPhone 11 Pro Max ni kan. Sebab bateri dia agak besar, iaitu 3969 mAh, which is good enough bagi sebuah iPhone untuk korang nak gunakan pada tahun ni. Dan ada juga fast charging, wireless charging, NFC dan sebagainya. Untuk kamera dia pula, aku rasa banyak juga upgrade yang Apple bagi pada model kali ni kalau nak bandingkan dengan XS Max, which is ada 3 kamera untuk 11 Pro Max. Ada ultra wide, ada wide dan juga telefoto. Ketiga-tiga adalah 12 megapiksel dengan rakaman video sehingga 4K 60fps. Manakala untuk selfie pun memang ada upgrade kalau nak bandingkan dengan XS Max. Sebelum ni just 7 megapiksel saja, tapi 11 Pro Max Apple bagi 12 megapiksel dengan rakaman video sehingga 4K 60fps. So ini adalah antara upgrade terbesar jugalah untuk bagi rakaman video dan juga kamera yang serba boleh pada 11 Pro Max untuk korang nak ambil gambar malam. Untuk ultra wide, this is first iPhone yang ada kebolehan tu kan. So mungkin dia ada sedikit flaws, which is ada punya ultra wide tu mungkin distortion tu lebih sikit. Ultra wide yang still acceptable bagi sebuah phone yang berusia 3 tahun. Korang still akan dapat gambar yang cukup bagus in terms of sharpness untuk photo 1x dia. Boleh zoom. Potongan portrait mode dia bagi aku masih struggle jugalah untuk dia nak capture gambar yang depth, dia punya effect tu. So dia still dapat kualiti yang baik, cuma depth ataupun potongan tu dia akan struggle situ dan akan ada bahagian yang tak potong dengan baik lah. Dan pada bahagian gambar malam dia, aku rasa still okay untuk korang nak gunakan pada kamera 11 Pro Max ni, manakan ini adalah iPhone pertama dengan kebolehan tu. So dia still dapat capture gambar yang mencerahkan suasana tu. In terms of colour tu, dia still cuba capture colour yang more to natural, tapi dalam masa yang sama dia punya kecerahan tu akan cuba balancekan dengan situasi masa tu. So kalau dapat pencahayaan yang bagus, so dia akan dapat colour yang more to natural dan juga sharp. So itu adalah salah satu kelebihan kamera dan juga kekurangan yang korang semua perlu tahu mengenai 11 Pro Max punya sensor kamera ni. Aku rasa dengan kelebihan ni semua, memang 11 Pro Max mempunyai kamera yang more versatile untuk korang nak gunakan pada tahun ni kalau nak compare dengan XS Max ataupun 12 mini ataupun dengan kamera yang lain. Yes, 12 mini is a good phone dengan size yang compact, tapi in terms of size, ketahanan bateri dan juga kebolehan kamera, aku rasa this is the best iPhone untuk korang dapatkan dengan bajet bawah RM2,000 saja. Bila aku survey-survey dekat Carousel ataupun dekat Facebook Marketplace, harga terpakai untuk 11 Pro ataupun 11 Pro Max sekarang ni korang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM1,500 sampailah RM2,000 bergantung pada condition, storage dan juga seller tu sendiri. Tapi memang korang boleh dapatkan dengan bajet bawah RM2,000 saja. Kalau korang nak kecil sikit boleh dapatkan 11 Pro, kalau korang nak kecil lagi korang boleh dapatkan iPhone 12 mini. Cuma in terms of punya sizing tu memang very compact. Ketahanan bateri yang bagi aku agak kurang kalau nak bandingkan dengan 11 Pro Max ni. Memang boleh tahan seharian tanpa korang cas pun tak ada masalah untuk penggunaan yang biasa. Kalau korang memang heavy, at least sehari 2 ke 3 kali tu bagi aku normal lah untuk 11 Pro Max ni, memandangkan dia punya version iOS pun aku gunakan yang latest semuanya. So far memang tak ada bugs ataupun sebarang masalah dengan iOS 16 yang terbaru pada 11 Pro Max. Semua smooth je. Cuma
bateri dia bagi aku agak kurang sikit lah untuk 11 Pro Max ni kalau compare to previous version of iOS 15. Bagi aku, this is the best iPhone dengan bajet sekitar bawah RM2,000 saja dan memang waktu sesuai untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia, memandangkan harga dia dah lebih reasonable, kelebihan kamera yang lebih versatile, Super Retina XDR OLED untuk bahagian skrin dia yang memang cukup cun untuk color display dia, cuma kena compromise bab refresh rate rendah. Still ada fast charging, ada wireless charging, NFC, ketahanan bateri memang cukup bagus lah untuk korang nak gunakan pada tahun ni, dan juga dia punya iOS support sehingga iOS 16, dan juga aku jangkakan mungkin sekitar dalam 2 ke 3 tahun mendatang lagi dia still akan dapat iOS support lagi lah. So korang still boleh gunakan smartphone ni at least dalam masa 2 tahun lagi tanpa perlu bimbang pasal dia punya security ataupun software, still akan dapat iOS update lagi. So guys, itu saja ulasan aku tentang 11 Pro Max pada tahun 2023 dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.